D'abord, il faut remettre Flores dans son contexte, c'est-à-dire une région isolée d'Indonésie, où les activités de la population sont principalement des activités rurales, d'élevage, de pêche, de pratiques agricoles. Et c'est également une région où on retrouve des climats tropicaux secs, donc ça va permettre la présence d'écosystèmes uniques, comme des écosystèmes de savane, des écosystèmes de forêts tropicales sèches, et qui sont grandement menacés. Puget Figo a vu le jour essentiellement sur la base de constats liés au fait qu'on peut observer beaucoup de problèmes d'un point de vue environnemental, notamment la quantité importante de brûlis qui ont lieu dans la région sur des surfaces énormes et des besoins de la population en termes d'appui agricole pour l'adoption de pratiques plus durables. En 10 ans, on est passé de 5 personnes à plus de 30 personnes. On est allé vers de plus en plus de structuration en 6 pôles différents. Comme action concrète, je mentionnerai 60 à 80 000 arbres préparés, distribués et plantés annuellement par nos partenaires. Kalau reforestasi di lahan kritis, tujuan kita yang pertama memang untuk mengembalikan agroekologi di area tersebut, sehingga membangun kembali keseimbangan ekosistem. Jadi memang ini butuh waktu, butuh proses, tetapi tahapan-tahapan yang kita lakukan, kita harapkan yang pertama bisa mengembalikan vegetasi atau menambah dengan vegetasi yang berkarakter pohon. Artinya dia masih punya kemampuan secara fisiologis untuk bisa bertumbuh kembali, bertunas kembali, hidup kembali pasca kebakaran. Jadi tahun 2023 kita sudah melakukan uji coba pertama untuk 15 jenis. Di akhir 2024 kita akan monitoring pasca kebakaran. Program Yayasan Puget Figo mencoba untuk mengkaji apa yang menjadi permasalahan di desa itu atau di wilayah itu bersama masyarakat. Jadi kita sama-sama mengevaluasi apa yang menjadi kendala, lebih khusus di lingkungan hidup. Mereka sudah tidak peduli lagi akan alam sekitarnya, akan kebakaran hutan, akan perburuan satwa liar, penebangan pohon, tanpa ada semacam kepedulian. Kegiatan kita itu satu harapan akan keberhasilan, minimal areal yang mereka lestarikan atau mereka pedulikan ada dampak. Yayasan Puget Figo lewat kami stafnya, lewat kami pelaksana lapangan, sifatnya datang dan pergi, dan mereka yang menjadi penghuni di alamnya sendiri, di lingkungan sekitar sendiri. Sekarang sudah jalan tahun kedua kami untuk agroforestry ini kami berharap dari kami satu kelompok yang kemarinnya 7-8 orang kira-kira bisa berkembang untuk ke depan, sehingga untuk desa ini benar-benar bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Dan saya bersemangat karena bagaimana Puget Figo ini dia bermitra dengan kami dan mendampingi kami sampai 5 tahun, sampai benar-benar kita petani menjadi sukses.
Kesulitan yang sering terjadi, baik kesulitan maupun kendala yang sering terjadi di lapangan adalah yang pertama memang mayoritas lahan perkebunan atau pertanian di wilayah ini kurang produktif. Memang terjadi degradasi lahan yang cukup parah dan sifatnya mengarah pada degradasi lahan yang permanen, di mana memang hal ini yang menjadi tantangan bagi kami untuk terus mengembangkan sistem agroforestry. Solusinya adalah ya kita memang selalu mendampingi secara optimal, secara lebih dekat kepada para petani yang kita dampingi, supaya mereka bisa benar-benar paham dan bisa menerapkan ilmu-ilmu dari bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta bidang budidaya dan pertanian organik itu lebih efisien lagi dia jalankan. Kami membuat solusi untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan melakukan bimbingan secara teknis di lapangan, mereview atau selalu mengulang tentang program ini pentingnya seperti apa, program ini harus dijalankan bagaimana. Itu selalu kami sampaikan pada saat pertemuan kelompok, pada saat evaluasi, pada saat di lapangan langsung. Karena selama ini kami sebagai petani selalu menggunakan pupuk-pupuk kimia. Setelah ada pelatihan dari Yayasan Pugevigo ini, kami sangat mengharapkan bahwa ke depan ini generasi muda harus ikuti bertani dan secara organik. Selain itu, saya meracik yang namanya pestisida nabati yang bahannya dari dedaunan, seperti yang disampaikan materi tadi melalui narasumber dari Yayasan Pugevigo. Ketika 4 atau 5 kali saya lakukan dan ada perubahan, misalnya serangan hama penyakitnya sudah berkurang, terus keadaan fisik tanahnya sudah berubah, tidak keras. Di situ saya merekomendasikan kepada petani bahwa kita kembali kepada organik. Harapan kami bahwa ya walaupun menghadapi petani ini ada berbagai macam kendala, ya kadang-kadang secara ini dari yayasan ini juga bilang lebih baik kita lepas, tapi kami mohon dengan sangat kita jalankan terus, walaupun bagaimana itu namanya menghadap masyarakat itu berbagai macam, ya terutama kepada cara pandang mereka untuk ke depan. Jadi kurangnya komitmen ini disebabkan oleh kegagalan pemahaman dari petani sendiri tentang pendampingan yang kita lakukan. Jadi memang mereka lebih tertarik ya dari sisi ekonomi, dan cara mengatasinya ya memang kita sedang menerapkan ekonomi hijau yang menjadi sasaran utama bagi sistem agroforestry atau yang bisa kita sebut sebagai green economy. Jika kami dengan banyak terapan dari yayasan dan kami lakukan, nah inilah bagian dari pendidikan. Pendidikan yang menyangkut tentang sistem atau cara menanam, cara memupuk, sehingga kami rasa bahwa inilah pemanfaat dan bisa membantu kami di kalau misalnya kalau hasilnya itu kami rasa bisa memperbaiki ekonomi.
Pour identifier les besoins des éleveurs au mieux, j'ai décidé de mettre en place des ateliers de co-conception. J'ai invité des éleveurs qui étaient non membres de l'association. Je leur ai présenté le travail que j'avais fait sur leurs besoins. Dans ce contexte-là, avec un manque d'eau, une sécheresse, une saison sèche qui est longue, quelle solution on peut mettre en place? On était plus là en tant que facilitateur pour avoir justement que tout le monde soit au même pied, sur le même piédestal. Couleur représentait une espèce d'arbre et là, en petit groupe, ils se sont mis d'accord sur quelle espèce fourragère, quelle espèce d'arbre on va implanter dans la parcelle pour justement essayer de préparer la production fourragère pour la saison sèche pour alimenter les troupeaux. Et c'était ça le but de l'atelier aussi, c'est que l'éleveur soit là en tant que preneur de décision. Et à partir du prototype qui a été fait, on essaie de le faire évoluer pour venir le diversifier ou qu'il soit encore plus performant et plus efficient sur le terrain. Jadi manfaatnya bagi desa ini nilai ekonomi pasti akan bertambah. Nah, kemudian mentalitas masyarakat dari pertanian model dulu akan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi zaman di masa sekarang. Tidak lagi macam petani model lama yang hanya tanam semusim lalu tidak rawat dengan baik, kemudian tanah tidak dijaga dengan baik, tetapi dengan ini sistem begini petani betul-betul merasa pemanfaatan lahan, kemudian tanaman yang diberi. Les produits de notre gamme Kekaya apparaissent comme le bout de la chaîne de notre modèle de cercle vertueux que nous mettons en place, qui commence de la parcelle agroforestière et qui finit au laboratoire, où sont transformées de manière locale nos huiles, nos savons, et qui correspondent par la même occasion à des demandes du marché local. Dan untuk pemasaran itu kita serahkan kepada yayasan, pasarannya kemana, tapi dari petani yang produksi ini dibeli oleh yayasan. Kami sangat mengharapkan dengan Yayasan 33 untuk tetap bergabung dengan kami dengan harga vanilinya, dengan vanili yang telah dibagikan kepada kami akan bermanfaat yang baik. Banyak sekali metode yang kami gunakan, metode pendekatan yang kami gunakan untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan lingkungan yang kami bawakan, khususnya pada edukasi ekologi sendiri. Pendekatan yang kami lakukan ialah kami menggunakan banyak sekali media edukasi. Pendekatan yang kami lakukan secara langsung kepada anak untuk menarik minat anak-anak melalui materi-materi yang kami bawakan melalui media edukasi tersebut, lebih kepada eksplorasi untuk mereka merasakan. Dengan camping onkologi kami menarik minat mereka bahwa jika kalian melakukan hal ini, jiwa kalian akan menyatu dengan alam, kalian akan terhubung dengan alam melalui camping ini, kemudian dengan petualangan dan lain-lain. Satu yang ingin kami pamerkan kepada kalian semua adalah kami berhasil membuat buku dengan anak-anak. Di saat ini sudah 3 sekolah dan dalam proses 2 sekolah lagi dalam membuat cerita buku. Kami berhasil dan kami bukan rasa tapi kami menyadari bahwa anak-anak sudah punya rasa kepedulian terhadap lingkungan, terhadap ekologi. Imajinasi dari anak-anak itu sudah tertuang dalam buku cerita Sahabat Bumi. Itu adalah buku cerita partisipatif yang kami buat dengan anak-anak, dan itu berdasarkan pengalaman mereka sendiri karena mereka langsung pergi ke hutan, pergi ke sungai, ke lingkungan sekitar, dan
mereka tahu masalahnya dan mereka di sana menempatkan diri sebagai solusi atau sebagai sahabat bumi, the agent of change. Antara pihak kami dengan pihak publik dewasa, karena secara teoritis beda dengan praktis. Mereka telah mengalami hal sebelumnya secara real, sedangkan kami memegang itu secara teoritis, namun kami juga melihat itu secara realistis. Sebenarnya kami membawa diri kami untuk merasakan experience yang sama. Nah, untuk menyatukan kedua pikiran ini sebenarnya sangat susah begitu. Untuk itu menjadi tantangan utama bagi kami sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, kami terus berusaha untuk mengatasi hal tersebut yang menurut kami kalau kita melakukan pendekatan-pendekatan secara lebih dekat, lebih jauh melalui opinion leader, saya rasa itu bisa, dan kami telah melakukannya dan berhasil. Notre vision à long terme, c'est que les populations avec lesquelles on travaille, nos partenaires, puissent devenir eux-mêmes les ambassadeurs des pratiques agroécologiques, les ambassadeurs de la préservation des forêts, et que ces savoirs se transmettent entre eux, entre les populations, et qu'elles soient transmises aussi aux générations suivantes. Mari bergabung